Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di mana sambungannya? Di mana pada katanya? Dan berkata 42 baris yang ke sama. Tak sama ni nuskah baru ni. Di sini. Nuskah barunya banyak taklif tambahan. Naskah baru di akhir muka 41. Iaitu pada kata dan berkata Syekh Zarruq. Situ. Naskah baru ni muka 41 iaitu sambungan hikmah yang ke-7. Kita bicarakan hikmah yang ke-7, kita ulangi sebagai sambung dan laluan. Kata Syekh Ibnu Atha'illah qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi. Artinya sekali lalu jangan sama sekali meragukan akan engkau wahai murid, wahai orang yang maukan berjalan jalan akhirat, jalan keselamatan dengan melalui ibadat, bagai-bagai ibadat, maka guna panggil murid. Dan sama juga kita guna kalimah murid kepada pelajar-pelajar. Asal mari daripada kalimah murid, ai muridul ilm, talibul ilm, tullab, pelajar-pelajar yang menuntutkan ilmu kerana mau kepada ilmu. Maka dipanggil murid. Tapi dijadikan lugah Melayu murid. Anak-anak murid petani panggil. Lalu kata dia, hai murid, jangan sekali-kali meragukan akan engkau pada janji, yakni janji Tuhan engkau, janji dengan buat kebaikan, janji memberi itu, memberi ini, tolong itu dan ini, tiba-tiba tak berlaku janjian itu. Sekalipun tak berlaku, jangan meragukan oleh tiada berlaku janjian itu. Sekalipun katanya wa in ta'ayyana zamanuhu. Itu kita lalui perkataan dia. Dan jika apa dia
telah tentu oleh masanya sekalipun. Jangan meragukan. Apa itu? Sebabnya ialah li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika, supaya bahawa tiada jadi demikian itu, demikian keraguan tu tak jadi yang mencacatkan pada pandangan mata hati, dan supaya tidak jadi yang memadamkan cahaya bagi lubuk hati. Itu asal matan. Sambungnya, dan berkata Syekh Zarruq qaddasallahu sirrahu di dalam syarah dia Tanbihu Zawil Himam, syarah di atas matan Al-Hikam ini. Di sana dia kata begini, dan ini, lalu kita takrib, yakni tercengang dan syak pada demikian itu janji itu berpunca mari dari mana? Sebab dari apa? Ialah ini, dia kata, ialah kerana apa ini? Ini yang tercengang dan syak pada demikian itu janji nak bagi sesuatu perkara, tiba-tiba sampai masa yang ditunggu-tunggu tak berlaku janjian, lalu mari tergugah hati. Jangan, kata dia. Kemudian ini kata tercengang dan syak pada janji itu ialah dari kerana sempit makrifat, pengenalan seorang hamba. Dia mari daripada situ. Puncanya mari daripada kerana sempit makrifat seorang hamba. Apa? Ialah dari kerana sempit makrifat seorang hamba. Pengenalan kita tu sempit. Bukan orang kita dah cakap dalam bentuk mata lagu tu lah. Kita kena jangan sempit dada. Dalam kehidupan jangan sempit. Kita ada rezeki jangan sempit. Itu semua cakap dalam bentuk kinayah. Kalau sempit dalam rezeki, apa yang dapat kedekut. Tidak menggunakan perkara yang diredai Allah, yang disuruh oleh Allah. Sempit. Ni masalah makrifat kita ni, dia ada sempit luah. Dari kerana sempit makrifat seorang hamba. Sebab sempit itulah dia mari tergugak tu. Cuba luah. Bila luah dia teluh banyak, teluh ramai. Tengok masjid ni luah, teluh ramai. Apa lagi pula bertekad-tekad, 3 tekad, 4 tekad, lagi teluh ramai. Begitu juga kawasan halaman masjid luah. Senang untuk nak parking kereta, sebab dia luah kawasan. Begitu makrifat seseorang, apabila luah, dia tak tergugak lah. Apa saja terjadi pun hanya inna lillah. Hanya kita semua tu kepunyaan Allah. Bila kepunyaan dia, ikut dia je lah. Bukan ikut kita. Yang kita dah tergugak kerana kita nak ikut kita, kan? Supaya kita anak dengan ayah. Bila kita anak sebagai anak, kita minta sesuatu daripada ayah, ayah sanggup nak bagi. Tertekan-tekanlah kita. Apalagi pula dia sanggup nak bagi serta dia janji nanti bulan depan, 1 hari bulan depan. Allah, kita tu berasa lambat berasa lambat tunggu-tunggu. Lambat kata dia. Apabila sampai dah hari ni, hari 30 hari bulan, akhir bulan dah ni, suka seronok dia esok 1 hari bulan, tidur pun tak lelap malam tu. Suka seronok esok nak dapat janjian ayah. Lama cerah budak. Lama cerah. Apa dia tunggu nanti cerah? Ayah janji nak bagi 1, 2, 3.
Apabila sampai hari 1 hari bulan, Allah tunggu lagi. Ni 1 hari bulan dah ni ayah, kata dia. Oh, ayah dah lupa. Kan? Ni macam mana petang dah ni ayah ni. Oh. Aduh. Jadi tekanan. Apabila salah kita bagi pada hari itu, selalu ayah janji hilak muki kata gila. Ini jadi jahat adat selalu dah. Lupa dirinya anak. Lupa dirinya kebesaran ayah. Dia rasa kita besar pada ayah. Kata ke ayah, ayah janji silap. Ayah muki dalam perjanjian, ayah dusta. Allah bagaimana adab kita? Tak panggil isa'atul adab, jahat adab. Sekalipun ayah janji nak bagi 1 hari bulan, tak bagi. Sampai 2, 3 tak bagi. Jangan kita dah kata begitu kerana kita anak. Kan? Kemungkinan dia tak boleh cerita syarat-syarat aku nak bagi kamu ni 1, 2, 3, aku tak cerita yang tu. Dia ada hak. Itu kita misal sama makhluk. Kita misal sama makhluk. Kerana qadar kelebihan ayah tak sama dengan anak. Bahkan kita ni masalah kata apa dia usahaan daripada dia. Tu. Tapi oleh kerana tadi makrifat kita tu sempit, lupakan diri, jadi nak tupu pada itu selalu kata ayah silap, ayah mungkin. Macam-macam ini jahat ada. Apa kata kita hamba dengan Allah? Apa kata kita makhluk dia? Apa kata kita ni kepunyaan dia? Inna lillah, lam lil milik. Sesungguh kita li kepunyaan bagi Allah. Bila kita kepunyaan dia, kita kejadian dia, ikut dia lah. Kita diam saja. Ini orang panggil kata adab bagi orang arif billah, dia diam semata. Hanya dia tupu tengok kepada hikmah Allah. Dia bagi ada hikmah, dia tak bagi pun ada hikmah. Kerana Allah tidak melakukan perkara sia-sia sama sekali. Kerana buat sia-sia itu mustahil. Allah buat semua ada hikmah, dia tak buat pun ada hikmah. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Bagi Allah saja barangnya dia ambil, bagi Allah saja barangnya dia beri. Hak dia ambil, hak dia bagi hak dia. Dia bagi, dia ambil balik, bagi ambil balik, apa salahnya? Tengok kita mengaji fiqh, kita sebagai bapa, usul dia panggil, berikan pemberian kepada porok anak cucu. Harus bagi bapa ambil balik. Kan, kita mengaji fiqh, harus bagi usul rajak pemberian daripada porok. Bagi ke anak, motor, kereta. Nampak anak ni hantar akhirat, tarik balik. Rapah balik. Boleh? Tu usul terhadap porok. Apa kata Allah? Wujudnya asli, wujudnya hakiki. Adapun ada kita wujudnya aradi, wujudnya majazi. Lagi pandai luah begitu, diam saja. Kalau dapat bersyukur, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun alhamdulillah ala kulli hal. Sebab semua tu adalah kita kepunyaan dia. Tu nak sapa sikit. Kan? Ni ilmu ini dia membukakan apa dia kelapangan dada yang kita pada awal sempit puca daripada kita jahil dalam ada itu, kan? Itulah. Dari kerana sempit makrifat seorang hamba tu jadi tercengang-cengang tu. Dan lagi pula terhenti serta zahir janji itu. Ilah yang pertama kerana sempit makrifat pengenalan seorang hamba. Yang kedua kerana terhenti serta zahir janji itu. Zahir itu saja. Walau kita ada zahir batin. Tengok kita nak beli kereta, nak beli motor, kita ambil orang yang bijak pandai dalam bercara tu, dia tengok. Kita tengok body tu rasa elok. Elok kita ni. Elok ni. Tapi body enjin kita tak tahu. Orang yang jadi tukang, dia setak, dia tahu selalu dah. Dia ingat. Tak apa. Berapa ni? 2 juta. Murah ni. Kita tak tahu ni. Dia tu murah lagi 2 juta. Sebab dia tahu, dia setak. Dia tahu selalu.
Dia dengar suara tu dia tahu dah. Apa lagi dia bawa madu, dia laju, dia slow, dia apa, dia tahu boleh ambil. 2 juta ni kalau mu nak jual boleh 2,5 juta boleh jual. Kan? Tapi kita tak tahu ni. Itu nak kata masalah hati ni, kita kena jangan terhati atas zahir saja, kena batin. Itu dia. Sesuatu dia ada zahir, ada batinnya. Ada yang zahir yang nyata, ada yang sulitnya. Itu Allah alimul ghaib. Allah tahu perkara yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka ia tidak menzahirkan perkara gaib atas seseorang pun kecuali mereka dia kehendaki, illa liman irtada mir rasulin. Terus setara rasul pun dia bagi tahu, kata sekian-sekian, tapi dia tak beritahu semuanya. Sekadar terjadi. Cuba nanti tengok dalam syarah-syarahan di bawah. Kata lagi, dengan ketiadaan tilik kepada batin segala sifat, yakni sifat bagi itu janjian. Kita contoh tengok kepada semua orang solat. Cara rokoknya kalau kita buat perhatian, seorang ada solat itu dia tak tahu, kata kita ada perhati dia. Kita ada perhati, tengok dia, cara dia rokok. Oh, ada tomak nino. Cara dia i'tidal, siapa tengok bagus. Ada. Tapi hati kita tahu dah. Hati kita tak tahu apa kira cara dia ada hati dia. Kalau dia ada tadabbur pun dia lah. Tapi kalau tengok zahir kat khusyuknya, apanya, tengok zahir dia, lalu kita hukum sahih. Semaya dia tu sah. Gugurlah kewajipan. Tak lagi wajib ulangi, tak ada dah ulangi yang kedua. Bahkan haram lagi bila sah dah pada zahir syariat, haram kita mengulangi kali yang kedua. Kecuali i'adah. Itu pun khilaf. Setengah tak boleh i'adah. Mazhab kita boleh ulangi dengan syaratnya, kan? Dah sembahyang zuhur sekali, ingin nak sembahyang sekali lagi, nampak orang jemaah ramai, kita nak sembahyang sekali lagi. Bila cukup syarat, ya digalakkan sembahyang sekali lagi, dinamakan sembahyang mu'adah. Nak kali lagi, kali ketiga tak boleh dah. Tengok. Ini apa ni? Ini hukum zahir. Tapi kalau batin kita tak tahu. Ikhlas dia, dari mana khusyuk dia, tadabbur dia, kita tak tahu. Baik. Itulah kata dia, orang yang jadi tercengang-cengang bila tak berlaku kehendak dia mahu itu, lalu mari tercengang dahsyat, berpucuk daripada sempit makrifat dia, dan juga kerana dia ada berserta dengan hak zahir janjian, dengan ketiadaan tilik kepada batin segala sifat, yakni sifat bagi itu janjian tu. Dia tak nampak sifat tu. Supaya kita selaku ayah janji nak bagi pada anak, bila sampai masa nyemari pula dalam ilham kita tu, capakkan jangan beri lagi. Apa kita tak boleh royak tu? Marilah capakkan jangan beri lagi. Ataupun kita bila sampai nak, kita istikharah dengan Tuhan. Aku janji dengan anak nak bagi sekian-sekian. Kita istikharah dengan Tuhan, dapat alamat, jangan bagi lagi. Kita pun tak bagi. Tak bagi tu dia mau tengok pada pandangan zuhir ke? Mungkin janji, silap janji, hatulah dia mau maki celok. Kita kena redha. Sebab kadang-kadang kita nak cerita tak boleh. Ya, sebab tak boleh bagi lagi. Nanti kata tu sebab syarat yang gaib tak boleh diceritakan. Ini macam tu lah. Kerana ilak lagi. Ilak pada kata dia panggil illatun li'illatin. Mana? Kata tadi, tercengang dahsyat mari dari mana? Dari kerana sempit seorang hamba. Apa dia pengenalan? Fardunya kalau luah. Kerana. Itu illat. Bagi kata kerana sempit. Dia panggil illatun li'illatin, mengaji ibarat. Kerana kalau luas oleh daerahnya. Daerah. Nanti kata daerah tu kali kiranya Arab lah tu. Dia daerah mana? Dia daerah mana? Dia Kedah, daerah mana? Tanya daerah mana? Kita ada petani, daerah mana? Daerah Jambu. Dia di Kedah, daerah mana? Tu dia lah. Tu daerah daripada Arab.
Asalnya daerah dara yaduru dauran wa dawaran, arti keliling, pula berpusing-pusing. Pergi ke mana pun balik situ. Maka kawasan dia tu luas. Daerah dia tu besar, daerah dia tu luas. Oi, daerah Kedah ni lah buat. Dalam Malaysia ni mana negeri hak besar sekali. Negeri apa besar sekali dalam Malaysia ni? Negeri Pahang terbesar sekali. Baik, dalam negeri Kedah ni daerah mana terbesar sekali? Kubang Pasu. Tu daerah yang luas. Bila daerah luas, maknanya jarak ukuran dia tu luas dan penduduk pun ramai. Tu. Ini pasal bila makrifat kita ni daerah dia tu luas. Oi, apa jadi gini? Iya. Tak jadi gini pun iya sebab dia luas. Kan? Tu dia. Tu dia ibarat dia. Dia cakap apa ni? Cakapan balarah. Dia cakap balarah. Kerana kalau luah oleh daerahnya, tu rojak klik kepada makrifat. Kerana kalau luah oleh daerahnya, halamannya, halaman bagi makrifat seorang hamba, nascaya tahu ia seorang hamba tu, nascaya tahu ia akan bahawasa zahir janji itu tiada dimemutus akan dia. Kalaulah luah, dia tak mutuh lah. Hanya tengok je. Janjinya kata akan berlaku, kita tengok. Tiba-tiba tak berlaku. Oh, ini dusta cakap. Jangan. Sahabat yang janji siapa? Allah wajib benar. Sadaqallahul azim. Yang janji itu siapa? Rasul. Tiba-tiba tak berlaku. Jangan kita mendusta. Kerana Rasul tak bercakap melainkan benar dan wahyu dari Allah. Macam mana dia kata nak berlaku pas tak berlaku? Allah beritahu ke dia sebagai sekadar itu, dia pun beritahu sekadar itu. Ada lagi kesulitan tak bagi tahu lagi. Sebab dia tidak cakap melainkan wahyu dari Allah. Dan dia bercakap semua tu membetuli waqi'. Memang betuli waqi' macam mana janji nak berlaku tak berlaku. Ada lagi syarat-syarat dia tu. Kan? Tu kata kalau luah daerah, diam saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh jadi. Ni kali kita nak contoh ni, nak contoh. Maksudnya kalaulah turut bagaimana zahir, mana sekarang ni kita tidak ada, dia terjauh dia di Makkah janji umrah ni. Tak dapat hadir lah sini. Kuala Lumpur mana pun. Hanya setakat 3 minggu yang lepas. Tapi hak takdir Allah jalan. Sampai masa tak boleh pergi beberapa sebab lah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu dia. Hikmahnya tengok di antara lain boleh mai ke sini, ada rezeki minuman air tadi. Cuba tidak gitu dah. Tak boleh nak lepas, tak boleh nak lari daripada rezeki sebagaimana tak boleh lari daripada ajalnya. Tu semua tu daerah yang luas. Ada masalah, tengok je apa yang terjadi. Oleh itu maka jazam ia. Tak kala tahu jawab ada atas pada tahu. Nascaya tahu ia akan bahawa zahir janji itu tiada dimemutus akan dia atas batin sifat. Tak nak memutus tak boleh. Maka jazam ia dengan itu janji dan ra'i ia akan batin sifat dengan takdir ketertakluk. Dan boleh kita bawa maka ni tafriq pada kata tahu ia akan bahawa zahir itu tiada dimemutuhkan, tak boleh dimemutuh. Lalu itu apabila begitu maka jazam ia memutus ia seorang hamba dengan itu janji dan ra'i ia akan batin sifat. Sebab tu boleh cerita akan berlaku mengikut janji. Kalau patut masalah orang buat ramalan akan berlakunya banjir 1 2 3, akan berlakunya angin ribut 1 2 3, itu mengikut kaedah. Tak ada mengikut kaedah ilmu falak, mengikut kaedah cara ilmu zahir begini, maka kita cerita mengikut kaedah. Tapi hak batin kita tak tahu hak Allah dah.
Nah, begitulah kita jadi doktor, jadi bohong dalam mengubat. Bila tengok penyakit begini, mengikut kaedah doktor, ini boleh kata 1, 2, 3 menyebabkan. Nah, lagu-lagu ni menyebabkan berlaku begini. Kita kata dan cerita mengikut kaedah. Dalam keadaan begitu, kadang-kadang tengok setengah-setengah doktor, kamu seminggu je lagi. Hidup kamu tu seminggu. Jadi buat macam begitu. Kalau kata gini tak apa juga. Kamu ni seminggu. Yang ni mengikut kaedah Zuhir seminggu, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Kuasa. Jadi tak ada apalah. Ni dak motomu tu sebulan lagi. Allah yang kawal orang penyakit ni masa kau pertama sakit. Kamu ni hak kata kamu ni ada seminggu lagi. Hidup pakai hari ni. Ini. Sebab tu kita nak kata turut kaedah sudah. Lepas tu kita kaedah kena kaitkan dengan tertakluk. Hantu kata insya-Allah kena ada kait tu. Kita nak memutus semata-mata sepak batin tak boleh. Hanya zahir tu boleh. Sekadar mengikut kaedah. Lepas dia kata di sini, maka jazam ia dengan itu jazam. Sebab apa? Sebab janji daripada yang benar. Dan meraih kita kena pelihara, kena kawal, jaga, ia akan batin sifat. Lah mana tu? Dengan takdir nak taswir bagaimana meraih. Bagaimana cara meraihkan? Dengan takdirkan, dengan fardu takdir. Dengan kita kaitkan, terta'alluq, tergantung oleh perkara itu, ni perkara yang dijanji itu, terta'alluq dengan syarat-syarat. Kan? Tak ada syarat, tak ada masyrut. Terta'alluq dengan syarat-syarat yang telah tutup akan dia, akan syarat-syarat tu tutup, sembunyi akan dia oleh Tuhan Al-Haqqu Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, tutup darinya, takluk pada tutup. Syarat-syarat yang telah tutup tak bagi tahu akan dia syarat tu oleh Tuhan Al-Haqqu, tutup darinya, dari seorang hamba itu. Kadang tak boleh nak cerita, tengok siapa berlaku cerita Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam ketika bawa Bani Israel nak melari menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman Firaun kan. Tapi Allah suruh bawa kaumnya pergi ke sebelah pantai laut Kulzum tu. Tapi dia tak ceritalah kepada kaum tu, dia bawa pergi. Mana keluar malam ni keluar. Keluar beratus-ratus ribu, ada riwayat 4-5-600 ribu. Itu tak termasuk yang tua perempuan lah. 600 ribu untuk nak melari diri dari kezaliman Firaun, nak menyelamatkan. Selamat macam mana lai hadap kat laut ni? Kalau hadap kat laut kapal beratus-ratus biji duk tunggu situ tak apa, naik. Ni lari laut. Lepas pula Allah pun menguji dalam riwayat kata laut pun hari tu ombak begitu kuat. Allah, ni laut duk depan. Musa bawa pergi kat ni. Salah tu nak pergi bunuh Kata nak bawa lari daripada kezaliman, nak menjaga keselamatan, pergi kat laut. Allah pada hukum adat apa kata? Hukum adat wajib mati. Hukum adat. Sebab tak ada yang menangis tu. Apa mai kok ni? Depan kita ni laut, belakang kita ni diikuti gelap macam mendung lah, gelap. Apa? Puak Firaun tenteranya berjuta ikut belakang. Dengan alatnya, dengan apa ni, lari saja. Allah depan laut. Macam mana? Musa tak cerita, bawa saja sebab Allah perintah suruh pergi kat tu, bawa pergi. Hingga sampai setengah ni tergugat juga tanya, "Hai Musa, Tuhan suruh kau bawa mai kat ni?" Tanya juga. Tak lekat. Tu nak tanya juga sekadar. Tuhan suruh kau bawa mai kat ni. Ya. Tak apa. Serah. Hak lagi dah menangis nak pala tengok Allah mati dah kita. Tu. Bila sampai masa Musa pukul tukakmu. Kan? Bila dia ambil tukak puk, jadi tak sengko-sengko. Kan? Ini kata
Bagi orang yang luar daerah, yang tak tanya. Itu dia. Itulah dah. Nanti kita tengok pula cerita Ibrahim AS dengan Hajar dan anak kecil dah. Daripada Syam bawa mari bekal hanya sebuku daripada satu bukusan bekal sedikit minuman air, mari letak di tempat yang tak ada manusia, burung pun tak ada kerana air tak ada. Dia letak situ, letak tak ada kata apa, letak sudah bang balik. Kau isteri bergatunya, kata riwayat bergatu dan ikut belakang. Nak pergi ke mana? Kamu nak tinggal kami berdua di sini, tempat yang tak ada manusia. Isteri dah tanya Ibrahim lagi. Tak ada kata-kata. Ikut kata sendiri, gatuh di tangan. Bagaimana kamu nak tinggal kami berdua di sini? Dan mu nak ke mana? Tak kata apa. Akhir balik isteri Tuhan ilham. Tuhan suruh kau letak kami di sini. Ya. Ya tu. Dah kalau Allah suruh tak apa, lepas tangan redha dengan kota balik hidup dengan anak. Tu. Ni semua tunjuk ajar. Tunjuk ajar. Kalau kita agak, hai, mu nak ada gamuk, tanya tu. Nak tinggal kami dua beranak kecil, Allah. Ni dengan bekas banyak ni, pas nak makan apa kata gila. Dah habis nak ambil di mana? Macam-macam. Tapi tak. Bila dia tanya, Tuhan suruh kau begini. Ya. Tak apa, redha. Lepas suami balik. Tapi Ibrahim bila pergi linu daripada mata, dia paling hadap ni, dia berdoa. Maka bodoh Ibrahim lah Mekah macam mana dah hari ni. Kata ini mana makam tak boleh cerita, masa tak boleh cerita diam je dulu. Tapi bukan sebegitu saja. Lepas tu dia doa. Ni ikhtiar doa. Pak tinggal anak sini tu menjadikan subuh. Tengok siapa tadi apa? Jadi pak penjuru alam menuju ke situ, mengunjung di situ, qasad haji, mengunjung di situ, melawat ziarah umrah di situ. Di samping mengunjung ada cara ibadat tertentu, bukan sekadar pergi mengunjung, kita tak mengunjung mana-mana kan. Tu pucuk daripada situ. Jadi cerita-cerita yang macam inilah mari sangkut dengan kita dah bercara, janganlah meragu-ragukan. Kalau kita dah bercara, Allah masyaallah. Inilah yang panggil untuk nak menyempurnakan hati kita, yang telah tapak asah kita ada dah iman, tapak asah kita ada dah, dan kita ada bangunan di atas tiang kukuh apa ni, kukuh banung. Yang ni semaya puasa sebagai bangunan dan bina di atas asah iman. Lepas tu nak menyempurna, nak mengukuhkan, nak menyempurna lagi ihsan. Nak mencantikkan, nak apa, itulah. Ini ihsan dia panggil. Itu kata dia. Sebab apa? Elak pula pada kata jazam dan mera'i, ia akan batin sifat. Apa makna mera'i? Dengan takdirkan, dengan kita takdirkan kata terta'alluq, tergantung, tersangkut perkara itu dengan syarat-syarat yang tutup akan dia oleh Tuhan Al-Haq, tutup darinya dari seorang hamba. Sebab kerana tiada wajib atasnya atas Allah. Tiada wajib tertekan, terpaksa. Kerana tiada wajib atasnya atas Allah, dengan jalan tertekan dan terpaksa, oleh menyatakan barang yang kehendak ia Allah Ta'ala akan syaratnya, syarat bagi barang itu. Kita klik pada usuluddin. Dalam usuluddin satu akidah yang wajib kita jika apa dia? Dia panggil akidah jawab. Harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggal buat mungkin. Kita kenal mungkin apa dia? Lalu ulama memberi takrif, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah terima pada akal, sungguhnya tidaknya. Sungguh pun ia, tidak pun ia. Sebab harus bagi Allah buat, harus bagi dia tak buat. Arti dia janji nak bagi, mungkin. Dia tak bagi, mungkin. Kedua-dua tu mungkin. Adakah wajib atas Allah buat? Wajib atas Allah buat? Mustahil. Kerana hak wajib atasnya buat ni kena tekan. Macam kita hamba ni, mu kena solat, mu kena beriman, kamu kena sembah Tuhan. Tu kita kena tekan kerana kita bawah tekanan. Allah yang menekankan. Tapi Allah siapa yang menekan?
Kalau ada yang menekan, bukan Tuhan lah. Tuhan ni tuan segala perkara. Oh, Tuhan ni ada yang menekan lagi. Mu tak buat tak boleh. Kata bukan Tuhan. Tengok bila kita Tuhan punya. Bila kita Tuhan punya, ikut kita lah. Dalam tanah kita. Kita nak tanam pokok. Ikut. Nak tanam kelapa ke. Ikut kita lah tanam kita. Kita tanam, mari ada pokok. Kita tebang buah. Nak tanam yang lain. Ikut. Orang lain tak nak kata apa. Kenapa mu tebang? Hak aku. Kita jawab. Kenapa mu tebang? Aku tebang hak aku. Tak apalah. Tahu dah mu, tapi apa yang tujuan mu tebang tu? Kami tengok berasa, sayang hati ada tebang yang ni, nak bubuh yang ni kerana. Elok. Walau elok tak elok pun, yang luar tak boleh kata apa. Kan dia dak retah barang dalam milik dia. Itu pun bukan mutlak, bukan milik mutlak. Sebenar milik hak Allah. Kan? Tu nak banding betul kata milik kita. Kita tasarruf nak buat ke nak tak buat ke, nak tinggal begitu, nak biar begitu saja pun ikut dia, hak kita. Ikut kita. Nak buat sesuatu, nak tukar itu, tukar ikut kita, hak kita. Dia panggil. Dia panggil tak ada tekanan, tak ada halangnya. Apa kata hakikinya Allah Tuhan bagi sekalian alam, Rabbil alamin. Kok dia lah. Dia nak bagi, dia tak bagi, dia kata nak buat begitu, pasal tak buat. Kok dia lah. Tu dibina tak akidah usuluddin. Akidah harus 20 yang wajib, 20 yang mustahil, campur 1 yang harus, 51. Akidah hak tahu dalam tafsir, terkandung dalam makna la ilaha illallah. Mai mengaji sini untuk nak mengsempurnakan situ pula. Tak kala Allah ni harus baginya buat, harus baginya tak buat. Dia janji nak buat, tiba-tiba dia tak buat. Sama harus ya. Tu kan. Sebab dia janji, tak ke panggil mungkin janji itu mustahil. Hak tu mustahil aridi. Klik pada zati, jaizun fil aqli. Nah. Baik, itulah makna katanya, kerana tiada wajib atasnya, atas Allah. Ini wajib makna tekanan lah. Tidak tekanan, tidak terpaksa atas Allah oleh menyatakan barang yang kehendak ia Ta'ala tu akan syaratnya. Tak ada mesti dia tu kena nyatakan syaratnya. Syarat bagi janji itu boleh. Bahkan sah pada hikmah, pada kepandaian Allah, kebijaksanaan dia tu sah oleh tutupnya. Kalau dapat rajak ke Allah, kalau dapat mafu'ul oleh tutup akannya, akan syarat itu. Tutup akannya, akan syarat. Apa hikmah? Kerana mengekal. Sah pada hikmah oleh tutupnya kerana mengekalkan ketinggian rububiyah, yakni sifat ketuhanan mengekal pada pandangan hamba. Tuhan maha tinggi sungguh. Kita kata Allah Ta'ala. Apa Ta'ala? Itu mana maha tinggi. Ta'ala. Mari daripada asal sulasim jarah ala ya'lu ulu. Ta'ala aslu ta'ala wa tukawa kaya dulu mengaji keadaan sorah. Kenapa? Wa tertepi, wa lebih yang keempat tertepi. Kaedah kena tukar waw akan ya. Ta'ala wa tukawa kaya ta'ala ya. Tak selesai lagi tu, kena tukar ya ke alif li taharrukiha wa fitah ma qablaha. Apabila alif tertukar daripada ya, tulis alif dengan rupa ya, sebab tulis ta'ala tulis dengan rupa ya. Kan? Ta'ain alif lam rupanya ya, tapi sebenarnya tertukar alif. Kalau ya ta'ala ya, tukar ya ke alif ta'ala. Arti klik pada asal ala ya'lu ulu, arti apa? Tinggi. Allah Ta'ala mensifatkan dia dan nama dia wa huwal aliyyul azim. Akhir surah, akhir ayat apa dia? Kursi lah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dia nyata apa tu? Kuasanya dia tak ada berat apa akan Allah boleh jagakan langit bumi. Kita tahu besarnya berat. Kita makhluk. Dia berat ke? Wala ya'uduhu. Tidak memberatkannya akan Allah oleh hifzuhuma, oleh duk pelihara jaga langit bumi. Tak ada berat apa.
Dia maha kuasa mutlak. Dia nak menghilangkan dengan sekejap mata, dia nak mengada pun dengan sekejap matanya. Kuasa dia tu. Sebab wa huwal aliyyul azim. Mari jumlah menepati ilah. Dan ia, kerana ia tu siapa? Al-Ali, ia maha tinggi. Lagi al-azim, maha besar. Besar lagi tinggi ke? Tengok orang kita bila sifat dengan ini sifat kebesaran ini, orang besar sekali ni. Lagi pula segi pangkat tinggi sekali ni. Siapa nak kata apa orang besar tinggi? Dia dak perintah ke orang bawah, muka dia besar. Perintah pada orang yang rendah, orang tinggi perintah pada orang rendah. Tak itu? Tak nak kata apalah kita orang rendah ni. Ikut je lah. Dia kata jangan. Berhenti. Dia kata sila. Tengok. Sama-sama kita makhluk. Apa kata Allah selaku Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu dia kata Allah Ta'ala, Allah maha tinggi. Lalu tu takut nak waham ke orang awam bila sebut tinggi, takut tinggi jihad. Makna maha suci Allah. Tu nak jaga takut waham. Dia kata tak waham tak ada masalah. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha agung. Tak kita dah kata sama makhluk kita ni agung. Ni agung. Apa agung? Kebesaran lah tu. Maha agung, maha agung. Ni agung. Besar sekali, tinggi sekali. Kalau kita balik sana cakap sung sut, kasat raja sung sut, amnat dia tu, kuasa dia tu tinggi sekali. Sebab dia apa yang kata apa dia maaf. Orang ni jatuh hukumannya didenda, dipenjarakan 30 tahun ataupun kena penjaranya seumur hidup. Tu mengikut peraturan dan undang-undang. Tapi dia maha tinggi. Atas surat mai dia dimaafkan, keluar petang ini keluar. Tu baik. Sebab dia tinggi. Kita orang bawah tak boleh. Dia kata gitu. Orang minta maaf nak tanya atas. Saya tak tahu. Saya kerja ni je. Dia tanya besar, dia tanya apa besar, tanya besar lagi. Saya tak boleh nak besar lagi. Kerana buku awak ni besar. Nak tanya yang nu, bila naik siapa kau nak kata maaf ke dia. Baik. Sebab dia besar sungguh. Itu pangkat dunia. Tubik lagu tu. Apa kata hakiki besar? Allah. Hakiki tinggi? Allah. Tapi bukan murak tinggi jihad besar jisim tu tak ada kena-mena. Apabila ia tu begitu, kok ialah. Dia nak buat, dia tak buat, dia janji nak buat, apa dia tak buat, apa dia tak royak lagi cerita. Kita nak kata apa tak boleh. Dulu mu tak cerita kata 1 2 3 syarat. Mu diam mai royak hari ni. Kalau kita boleh kritik lagi. Tuhan jangan la yusalu amma yaf'alu wa hum la yasalu amma yaf'alu wa hum yusalu. La yusalu amma yaf'alu. Tak boleh ditanya, tak boleh dikritikkan perbuatan Tuhan itu. Itulah. Sama kita boleh lagi dah. Ayah cerita sebab tak beritahu kat anak ayah kerana silap janji kata ayah nak bagi dah lepas dah seminggu dah ni gini nak ya ayah tak bagi tu kerana 1 2 3 kalau bagi 1 2 3 4 macam mana ayah tak cerita dulu tak pasti ayah cerita tu. Jadi boleh lagi kritik kan, tapi bila Allah diam saja. Sebab tu ada orang arif ada dia tu diam. Sebab dia tengok di segi hikmah. Kita tak nampak hikmah dan nampak di segi zahir. Betul kata terhati serta zahir janji. Ada pun orang luar daerah dia tengok batin. Kan? Itulah tinggi martabat mereka itu. Kerana mengekalkan ketinggian rububiyah ni sifat ketuhanan pada pandangan hamba. Oh Allah Maha tinggi sungguh. Dan lagi pula ilat yang kedua kerana menetapkan segala hukum ubudiyah, yakni segala hukum kehambaan menetap atasnya atas hamba. Takluk pada menetap. Pasal ni takluk pada mengekal. Mengekalkan ketinggian rububiyah, mengekal pada pandangan hamba. Lagi dan kerana menetapkan segala hukum ubudiyah, yakni segala hukum kehambaan tu menetap atasnya atas hamba ataupun pandangan hamba. Kita kenal kita hamba dekat nak apa tak boleh lah. Itu kan. Allah. Tu. Cuma tadi sebagai banding. Sebab tu kalau orang ahli dia tak payah dia hurai banyak baca gitu juga. Tapi dah kita orang awam kena duk hurai, kena duk banding, kena apa. Kerana ilmu ni panggil nak dapat dengan zauq.
Nampak dia kena Allah bizauq wal wujdan. Tak seperti kita orang ahli hijaz ni kena Allah bidalil wal burhan. Apakah dalil yang menunjuk? Apakah dalil yang menunjuk? Kita memang begitu. Tengok ini bukti kata ini tadi. Tengok ini bukti kata begini. Tapi bagi orang yang siapa makrifat khassah tak ada para pakai bukti dah. Aku kena Allah dengan Allah. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan apa? Bukan dengan dalil, dengan apa? Dengan Tuhanku bukan aku kenal. Tak perlu kepada dalil lagi. Sampai orang bagi tahu orang al-kasyaf apa lagi tu. Tapi boleh kerana kita ni awam ada tu kena ada hurai, kena ada sarah, kena ada menerang, ada banding contoh begitu gini supaya tak silap dalam langkah dah. Tu dia. Sebab ilmu ni kalau orang bukan ahli dia tak boleh kita nak pakai zuhir dia salah bawa pada kupu lah kerana cakapan dia tu balarah. Nah, tu dia. Dan kerana apa dia? Dan kerana menetap habis. Maka sungguhnya sebab tak nak mari bentar sikit suatu apa dia perbandingan supaya nak tambah kita kejap dia faham. Maka bahwasanya telah janji oleh Tuhan Al-Haqq akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji dengan tolong. Takluk situ. Telah janji dengan tolong pada perang Uhud. In tansurullaha yansurkum umum. Jika kamu tolongkan Allah, Allah tolongkan kamu. Tu kena hurai di kamu tolong Allah macam mana? Bukan sekadar kata Allah berkata kita sembahyang, kita sembahyang. Kita tunaikan zakat. Mana taat sekadar tu tak. Ya, banyak lagi syarat-syarat halu-halu lagi tu. Kerana ikhlas bersih banyak lagi. Hamba tu kadang-kadang kita tu taat padanya tapi berlaku kecemasan. Salah mari. Macam mana nu tak solat, tak sembahyang pun selamat kita ni sembahyang apa? Sembahyang. Kalau mukjizat umat dulu masa Nabi Musa dulu kan Allah beza di dunia nampak-nampak berlaku apa dia kebun orang Kipti kaum Firaun dibala dengan belalang makan pokok habis tapi hak yang Israel tak ada apa-apa dan air jadi darah kan dalam telaga dalam perigi hak orang Kipti darah. Siapa mai minta tolong orang Bani Israel tolong cedok kata gila. Bila cebok naik jadi darah. Allah ambil dalam bekas timba hak yang Bani Israel tuah tu dan jadi darah. Ada riwayat kata boh dalam mulut no dahaga ni boh dalam mulut boh dalam mulut jadi darah. Jadi Allah Taala menzohir di dunia. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mensembunyikan. Nanti zuhir di akhirat. Itu di antaranya. Jadi maka sungguhnya telah janji oleh Tuhan Al-Haqq akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji dengan tolong pada perang Uhud. Tapi kita tahulah sejarah perang Uhud macam mana. Allah kena bunuh 70 kan. Tu lagi ziarah syuhada Uhud tu. Tuhan mati dalam perang Uhud tu 70 ramai. Walha bilangannya ramai. 600 lebih kurang. Pada awal keluar daripada Madinah menuju kepada Uhud tu hampir 1000. Tapi bila sampai di tengah jalan dimain oleh Abdullah bin Ubay ketua munafik dah. Mufarakah cabuk ruh tu baik hari beratus-ratus. Apa tu yang nak melemahkan. Tapi tidak tinggal 600 baru pergi. Walau bagaimanapun kalau banding dengan Badar dulu 313 je. Arti tambah sekali ganda lagi banyak bilangan perang Uhud ni. Tapi kena bunuh kemai tu 70. Lepas tu gak hak cedera apa sakit luka tak ada bila dah tu. Dan pula berlaku pecah lari kata tu. Lari sungguh lari bercerubu. Tengok macam mana Allah janji tolong. Nampak siapa tak tolong lah tu. Maka adakah orang yang kata Allah menyalahi janji nak tolong? Datang macam mana dalam perang Uhud tu berlaku pecah perang pada peringkat awal.
Lepas pada tu diseru, dipanggil laung, kata Rasulullah masih hidup. Kerana ada riwayat kata syaitan tu melaungkan. Kata Muhammad dah mati. Tu lemah. Macam-macam lah ujian. Tapi di semalik tak ada apa boleh jadi begitu. Adakah berlawan yang kata janji Allah janji tolong? Ya Allah janji tolong. Kenapa jadi gini? Dah tolong, apa jadi gini? Jangan dah tanya balik ni, tanya dirimu. Hatimu ke mana masalah perang Uhud? Tu, tanya balik ke diri sendiri. Rasulullah SAW pesan kamu jangan tinggal bukit ni. Kena taat kepada Amir. Siapa deraka ke Amir, deraka kepada aku. Amir Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Siapa tu? Bapa bagi Jabir radhiyallahu anhu. Dia jadi amir askar rumah pemanah yang Rasulullah letak di atas itu. Mana jangan tinggal. Sekalipun kalah menang, jangan tinggal. Selagi tak dengar arahan daripada aku, putih boleh turun boleh dah. Jangan tinggal. Tapi apabila dimainkan masa tu Khalid bin Walid masih dalam kumpul lagi berperang, bila dia nak langgar dikawal rapi. Sama di tengah medan tu. Tak boleh. Sekali 3 kali dia serang, tak boleh dikawal rapi. Balik dia juga mati lebih kurang 20 kat jalah. Dikawal rapi, tak boleh. Bila tak boleh tu cara dia bijak panah dia. Hulu rupa kalah. Balik. Tapi tak bukan balik, duduk dalam bukit besar. Yang ni kata balik dah. Kalah dah. Hanya nak rapat tak boleh. Dia harap katanya boleh capai kemenangan, dia kena masuk ke belakang. Panah masuk ke belakang tak boleh nak askar mana hantar sini. Nabi letak siap dah ada situ. Kalau mari hak kuda, hak berkuda, ni kena ni. Tak berani nak masuk. Tapi dia buat upah kalah undur. Ni taktik dia lah. Undur. Balik kita berlindung balik bukit besar. Yang hak nak askar manah ni, tunggu apa lagi kita? Tunggu apa lagi? Sudah kalah bidah. Balik bidah. Katanya Amir, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan jangan tinggal. Tunggu apa lagi tak ada dah. Tak dengar kata Amir dah. Sebab apa tu? Dia mari teriming kepada barang ghanimah jadi tinggal di tengah medan. Dia sikit sangat hati lagi sepatut jangan duduk gini. Betul. Lagi sikit ya. Rum kena selalu. Lalu tu tak dengar kata Amir, pecah. Turun. Pecah dah. Sabit kena jaga ittihadul kalimah. Jadi pada kata riwayat 60, kata riwayat 50, ala kulli hal 50 lebih kurang lah. Dak atas bukit tu. Tapi pecah dua, tak dengar kan. Turun tinggal sikit. Musyrikin dak tengok. Kalau zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang dak seperang. Turun dah tinggal sikit dah. Slong buk rung. Kata buk rebut rung mengapu dorok belakang. Tak ada nak apa lah nak main ke belakang. Ni duk kawah ni hadap ni. Berung main ke belakang tu. Tak ada nak apa dah lah nu. Jadi bersedaging dia panggil. Itulah bercerubu lagi tak kena bunuh juga Allah. Itulah dia sebut macam mana janji tolong. Allah janji tolong tapi mu macam mana hatimu? Mu dengar ke tak pesanan Rasulullah tadi? Terlari sikit tu. Ini maka Allah menyalah janji, kamu menyalah janji. Ke hatimu tak ikhlas, hatimu silap sikit dah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ila. Walah tak ada siapa tak haram lagi. Pada pandangnya Zuhir tak ada masuk besar, tapi besar batin besar. Tinggal tak taat tu besar. Jadi tak ada nafilah Allah janji tolong pada perang Uhud. Tapi akhir lepas pada tu bila dilaungkan dengar suara paling semula Allah Taala menurunkan sakinah, tetap hati semula paling bila dengar suara kata Muhammad masih hidup, Rasulullah masih ada di sini, dengar pak sahabat betul break paling mai semula tu gak mengamuk semula lari balik Quraisy. Tu Allah Taala uji dah. Jadi tempat nak jadikan contoh di sininya tak ada apa-apa. Allah janji nak tolong, Allah tolong sungguh. Bila ikhlas tengok tolong dah semula dah. Habis. Lari. Kufar. Kalau tapi
trik yang pertama tu nampaklah kata berlaku kecemasan dalam perang Uhud dan Ahzab. Cuba juga perang Ahzab. Kalau kira bilangan, ramai. Tu dia. Allah Taala tolong ni macam mana tolong? Tengok balik Quraisy mari nu 10,000 ramai-ramai yang mari tu. Dia nak menghancurkan, tapi Allah tolong dengan mendatangkan angin puting beliung ribut. Habis belantar pongkang apa dia tu, khemah dia, tempat masakan dia tu lari dengan begitu. Itu pertolongan daripada Allah. Apabila kamu ikhlas, ya bertahu fadlan minallah wa ridwana, tidak mesti bilangan tu ramai, tidak mesti alat kakah tu banyak seperti perang Badar. Mana alat kakah muka keluar daripada Madinah bukan nak keluar pergi perang. Bahkan sahabat tak tahu kata keluar nak pergi perang, keluarnya untuk nak tahan barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam nak balik ke Mekah lalu ke Madinah. Tu baik nak sekat situ. Tu baik cerita tu, tapi berlepas. Bila berlepas ikut wahyu turun situ kata mu akan bertepur dengan puak Abu Jahal dan bawa rombongan mari. Cerita ke sahabat di tengah jalan lah. Lalu tanya macam mana kalau kita nak akan bertemu gini, nak test tengok. Sahabat kata kami tak akan jawab sebagaimana Bani Israel jawab kepada Musa hari itu. Bila Musa kata pergi kamu perang lawan kaum Amalikah Jababirah, dia kata kami tak akan pergi, kami nak duduk sini. Kamu pergi dengan Tuhan kamu lah ya Musa, kami nak duduk sini. Adapun kami tak jawab sebegitu. Kami jawabnya, kami apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami patuh saja kalau bawa ke laut pun kami ke laut. Sahabat jawab gitu ni Nabi SAW senyum. Lalu dia tanya, masa perang Daud dulu tu berapa golongan? Masa kaum Talut tu 313. Kita semua berapa kita? 313. Ni bilangnya hak Talut dulu. Tapi keluar daripada kampung negeri beribu. Tapi pergi sampai hak sanggup jemerahnya 313. Kamu 313. Tengok. Itu nak menyatakan kata bilangan sedikit, alat pun tidak disediakan, tapi pertolongan dari Allah. Manakala Ahzab begitu juga Allah Ta'ala janji tolong. Dan janji lagi dengan masuk Mekah atas pada kata dengan tolong. Maka sungguhnya telah janji oleh Tuhan Al-Haq akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji dengan masuk Mekah. Ini cerita Hudaybiyah pula. Beri mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita ni boleh masuk Mekah hal keadaan aman. Nabi pun ceritalah kepada puak-puak sahabat kata kita ni akan boleh masuk Mekah hal keadaan aman, boleh buat umrah, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin hingga sampai akhir. Cerita, bila cerita apakah sukalah nak pergi ke Mekah dengan rekah kita 1400 lebih. Pergi, tapi siapa ada Hudaybiyah kena tahan. Macam mana kita janji boleh masuk Mekah, ni kena tahan tak boleh masuk ni. Jadi tergugaklah. Jangan ragu. Sebab ada lagi syarat-syarat dia tu. Tengok. Tu ada nota kaki satu tu bawah seperti firman-Nya Ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Artinya ayat suratul Fatih 27, demi Allah tu ketika balik lah. Lepas pada berlaku sampai di Hudaybiyah kena sekatan buat perjanjian apa semua sekali, Nabi pun SAW perintah suruh rombak tahlul di situ dengan bergunting dan semelah bayar dam. Dia panggil dam ihsan, kata mengaji fiqh. Pucuk daripada situlah orang kena tahan dalam ihram rombak tahlul. Kalau ada bawa menata hadiah semelah situ selalu tahlul bergunting. Maka patah balik perjanjian mari tahun depan lah. Patah balik. Tengah dah balik tu ayat ni menyatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Orang mengaji lurah pula. Sadaqah ada lazim. Tu benar. Sadaqallahul azim, benar oleh Allah. Jemaah gitu. Benar oleh Allah pada apa yang dia ceritakan, apa yang dia sebutkan. Ada pun sini sadaqah mana mutaaddi. Tengok ada maf'ul. Laqad sadaqallahu fa'il.
rasulahu. Tu maf'ul sadaqah. Nah, ayat kata lafaz sadaqah ni diisti'mal di segi lugah ada lazim, ada mutaaddi. Sini terjemah macam mana ni? Sadaqah dengan mana sadaqah, membenar. Pak terjemah kata demi Allah sungguhnya telah membenar oleh Allah. Itu makna mutaaddi. Telah membenar oleh Allah rasulahu akan rasul tu maf'ul. Supaya tidak kata sadaqallahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Ada membenar ya Allah akan janji tolong ia akan. Tu telah membenar bersumpahna la dia panggil lam tu muwaddi'atun lil qasam ay dakhilatun ala jawabil qasamil mahzuf. La demi Allah qad sadaqallah. Laqad sadaqallah sungguhnya telah membenar oleh Allah rasulahu akan rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar akan apa? Ar-ru'ya. Itu maf'ul yang kedua. Mutaaddi siapa dua maf'ul ngaji lugah. Membenar akan mimpi. Itu ru'ya. Ru'ya shadiqah. Kerana mimpi orang nabi-nabi satu bagai daripada wahyu. Maka hak dia cerita kata dia mimpi kita akan boleh masuk Mekah. Maka mimpi dia tu benar tu. Allah Ta'ala membenar bila patah balik. Itu ayat ni. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah membenarkan akan rasul itu akan mimpi itu. Hal keadaan ia tu dengan yang sebenar bil haqq. Takluk masuk jadi hak pada kata ru'ya. Hal keadaan mimpi ia dengan yang bersepakai dengan sebenar yang bolil mulabasah. Sambungnya dia lagi laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Apa tu? Sungguhnya kamu akan dapat masuk Mekah. Tu hak dia mimpi dia cerita kepada puakmu kata kamu akan boleh masuk Mekah. Hak dia mimpi itu sebenar. Saya kata tahun ni tak boleh masuk lagi. Sebab dia tak ada kata tahun ni kamu akan boleh masuk Mekah. Hal keadaan kamu tu aman. Jadi kalau masuk tahun ni tak aman. Terkait dengan aman. Sebab apa tak aman? Karena kamu tinggal 6 tahun. Dah hak hijrah awal hijrah tahun pertama sampai 6 tahun kerana berlaku Hudaybiyah tahun yang ke-6. Bagi orang hijrah awal 6 tahun. Orang hijrah kemudian 5, 3 macam-macam lah. Bila kata dapat boleh masuk Mekah dengan aman, seronok. Tapi kalau pergi tahun yang pertama, dia ingat cerita lama. Tinggal 6 tahun dulu tu sepupu aku itu buat aku. Sepupu aku yang tu halau aku. Yang ni dia buat menyakiti aku. Sedangkan masa tinggal 6 tahun dah berubah macam mana dah. Orang hak dulu kupu dah beriman. Yang ni gitu sini. Kita dah ingat kita dulu. Boleh jadi kalau mau masuk gigap pertemuan ni mutu ke dulu ni. Jadi bergaduh dari dah cetak tak masuk lagi. Mai harapan lah aman. Maka Nabi cerita kata kamu boleh masuk Mekah tak ada cerita pada tahun ini. Patut dia mimpi benar dia kata. Bukan dusta. Ni turun ayat. Nak menyatakan hati tergugah. Bila turun ayat Allah Ta'ala membenarkan. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Jika kehendak Allah. Ini Allah tak kehendak lagi tahun ni. Boleh ambil banyak lagi lah tu. InsyaAllah hal keadaan kamu aminin yang aman santosa. Maksudnya aman boleh bertemu dengan keluarga. Hak dulu dia kupu masa mu hijrah. Sekarang sepupumu, dua pupumu, pak nakamu kamu beriman. Jadi seronok aman. Seronok. Lagi muhalliqina ru'usakum hal keadaan kamu mencukurkan kepala kamu ni tahallul. Wa muqassirin dan ataupun berguntingkan. Ayat tu sambil balik pada Hudaybiyah. Jadi tak ada syak lagi bahawa Allah janji adalah benar. Janji kata boleh masuk Mekah benar. Tahu Hudaybiyah tak boleh masuk benar. Sebab ada syarat dia tak sebut. Tengok tak? Inilah. Nampaknya panjang lagi tu cerita dia tu kita kena singgahlah setakat itu.
Nah, kita sambung semula kerana tak lama insya-Allah Taala dengan izin Allah Taala minggu depan kita sambung. Lain pada bukti ni nak sambung 4 bulan. Dah, insya-Allah Taala doakan semoga sihat wal afiat sebelum jemaah. Semoga-moga kita sambung lagi pada malam Jumaat hadapan ni. Dalam perjanjian dan begitu. Ini seolah-olah kata dalam samilan balik. Seolah-olah perjanjian aja. Nah, dengan Masjid Bukhari ni seolah-olah buat perjanjian kalau lalu kau Kedah mestilah di Bukhari ni malam Jumaat hak dia orang lain nak serang tak boleh. Kan? Kalau kata nak lalu kau Kedah nak duduk berapa hari? Seminggu atau 4-5 hari. Yang lain nak boleh lain pada malam Jumaat pagi Jumaat. Malam Jumaat pagi Jumaat hak sini dah. Soalnya gitulah. Patut hak ni sampai dah lalu tapi dah lalu ke Bukhari ni dah Jumaat kena juga walaupun malam tu dia lain pagi nak juga ke sini. Itu je masalahnya. Kadang-kadang terkejut ni. Macam mana malam tak ada pagi terkejut kan. Masalah perjanjian tu begitu. Kalau lalu kau ni haram lah. Gitu. Haram lah lalu tak singgah. Masalah gitulah dia. Lalu semoga-moga ini dengan takdir Allah nah. Jadi satu gembiralah, syukurlah ahli jawatan kuasa masjid sini yang kalau nak berdeki tak boleh nah. Macam mana Masjid Bukhari boleh selalu ada. Ini takdir daripada Allah Ta'ala. Dan tuah daripada sinilah jadi cawangan kepada yang lain. Nah, tapi kalau untuk mari sehari je, sinilah. Malam Jumaat, pagi Jumaat balik. Tapi kalau mari sahabat 2-3 hari, boleh lah. Kena kira bercara kat Bukhari ni. Kan? Itulah saja, alhamdulillah, syukur kita. Sebenarnya tak habis lagi kalam dia dan insya-Allah Ta'ala kita akan sambung lagi sebagaimana kata tadi pada Jumaat depan dan pagi-pagi Jumaat depan dan itu dialah insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kali ini kita tamat dulu setakat itu dan soal-soalan pun usahanya cukuplah kerana masa kita ni dah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.